Pertama sekali saya nak mengucapkan, there's always problem with my and me. Hello. Hello. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana hadir ke sidang media untuk kita mengumumkan calon muda, tapi saya juga nak meminta maaf kerana kita mula sedikit lambat. I'm waiting for the rest. Where's the mic guy? Hello? Ya, so kita akan mula dalam tempoh masa yang terdekat. Ya, just press live. Minta Ain. Junhao. Navin. Junhao. I tak nampak Junhao. This one can open left. 2G. How like that? Minta you off first and then masuk balik. Siapa pergi join the mana? Saudara Al-Hafiz di mana? Calon datang. Calon tak masuk. Okay. Now you panic, right? Okay, can we start? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media, rakan-rakan penyokong-penyokong, ahli-ahli pimpinan muda, serta semua yang hadir ke sidang media muda. Hari ini muda akan mengumumkan calon-calon muda bagi pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Calon-calon ini kita akan umum secara berperingkat. Ini adalah pusingan pertama pengumuman ataupun the first batch of candidacy. We are going to announce from time to time. Dalam tempoh seminggu, 2 minggu ini, insyaAllah kita akan menyegerakan urusan pengumuman ini supaya kita boleh masuk ke peringkat kempen dan pilihan raya lah. Jadi sebelum saya mula, mungkin saya boleh minta saudara Syed Saddiq untuk berkongsi sepatah dua kata. Ya. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi hadir pada majlis pertama pengumuman Parti Muda. Pada hari ini, Muda akan mengumumkan 4 calon pertama yang akan bertanding pada pilihan raya negeri ini. Muda berharap bahawa rakyat dapat memberikan peluang kepada calon-calon ini. Mereka datang dengan latar belakang profesional, sudah ada kualiti khidmat yang baik, dan pada masa yang sama mereka merupakan the people's representatives yang telah pun ditapis dan pada masa yang sama melalui proses yang agak ketat. Kita ingin memastikan bahawa setiap seorang yang dicalonkan ini dapat memainkan peranan dalam sistem semak dan imbang, to be the voice of conscience for the people, khususnya apabila negara terbelah dalam situasi dua blok politik gergasi, kawalan ke atas kerajaan persekutuan dan kawalan ke atas kerajaan negeri. Muda akur dan faham, kita tidak ada kuasa, kita tidak ada kontrak, kita tidak ada kawalan media, dan calon-calon kita ini adalah calon-calon yang fresh, baru, yang beridealisme tinggi. Tetapi kita yakin jikalau mereka diberikan peluang oleh rakyat, mereka dapat jadi the voice of conscience, suara bagi rakyat Malaysia. Dengan itu, ada 2 komitmen yang saya ingin ketengahkan sebagai Presiden Muda, Biro Politik dan juga Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat. Yang pertama, setiap satu dari calon muda diwajibkan untuk mengisytiharkan aset mereka kepada umum. Kedua, muda sebagai sebuah parti masa hadapan memberikan komitmen bahawa kita ingin mencalonkan 50%
calon-calon daripada golongan wanita kerana kita ingin memartabatkan suara dan perwakilan golongan wanita. Pada masa yang sama, muda juga committed untuk memastikan bahawa calon-calon ini bukan saja muda daripada sudut umurnya, tetapi setiap seorang daripada mereka akan memperjuangkan platform-platform yang agak unik. Tidak kira daripada isu pengangkutan awam, perubahan iklim, politik yang progresif dan meritokratik, semua ada kepakaran masing-masing yang ingin diketengahkan, and they truly reflect the colours of Malaysia. Negara Malaysia yang patut meraihkan rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama dan latar belakang. These are the commitments which we put forward. Bahawa mereka yang dicalonkan ini, they will be your voice of conscience. Semak dan imbang di dalam situasi politik negara yang terbelah ke dalam dua blok politik gergasi. Kami berharap bahawa rakyat akan berikan peluang kepada mereka untuk berkhidmat so that we can move Malaysia forward. Terima kasih. Terima kasih saudara Syed Saddiq. Dan itulah komitmen yang muda akan berikan sepanjang pilihan raya ini. Saya juga akan memberi jaminan bahawa sebagai salah seorang pimpinan muda dan sebagai pengarah pilihan raya muda, setiap satu calon yang kita akan hantar di setiap kawasan ini adalah calon yang berkualiti, yang pro rakyat, dan yang paling penting sekali, mereka ini ada kemampuan untuk berkhidmat kepada rakyat di kawasan masing-masing. Calon yang pertama, saya dan juga saudari Aini Hazikah akan sama-sama umumkan. Saya akan umum terlebih dahulu calon yang pertama. Calon yang pertama ini berasal dari negeri Selangor di Seri Kembangan. Merupakan penerima beasiswa Chevening dan memegang ijazah politik Asia di SOAS, University of London. Beliau ada pengalaman luas dalam dunia aktivisme, merupakan salah seorang pimpinan dalam badan organisasi Suaram, pernah terlibat secara aktif mempertahankan suara rakyat, pernah didakwa kerana bersuara tentang isu-isu rakyat. Calon ini saya sebut juga merupakan salah seorang pengasas Bersama Muda, pengasas inisiatif pertama kita dalam usaha pengkadiran ahli muda, merupakan pengasas Tunjang Muda dan kini berkhidmat sebagai Setiausaha Agung Muda. Saya umumkan calon Muda Dun Seri Serdang N29, Saudara Amir Hadi. Saya jemput saudari Aini Hazikah untuk teruskan pengumuman ini. Terima kasih kepada saudara Luqman. Dan bila lihat saya, pastinya ada pengumuman yang lebih menarik berbanding pengumuman yang pertama tadi. Okay. Saya nak teruskan seterusnya, mengumumkan calon muda yang seterusnya. Okay. Calon muda yang seterusnya merupakan seorang anak jati Shah Alam, dilahirkan pada tahun 1988 dan merupakan anak kedua dari tiga orang adik-beradik. Ayah beliau merupakan seorang pegawai swasta di Telekom Malaysia dan ibunya seorang jururawat yang telah berkhidmat lebih 30 tahun di bahagian klinik pediatrik. Beliau juga seorang peguam. Kita ada ramai peguam tapi hebat bersuara. Dan saya akan pastikan calon-calon kita memang hebat-hebat dan juga boleh bersuara untuk rakyat. Beliau juga baru saja dilantik sebagai Duta Perpaduan Negeri Selangor daripada Kerajaan Negeri Selangor pada Jun tahun lalu. Dan juga merupakan finalis yang telah terpilih memainkan peranan sebagai Menteri Besar untuk Sidang Wanita Selangor, Siwanis. Siapa kata Selangor tidak boleh ada Menteri Besar wanita? Beliau juga merupakan antara ahli-ahli
yang awal bersama dengan muda, menjalankan pelbagai program bersama-sama dengan muda untuk bersama dengan muda di jalanan, bersama dengan muda di ground dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan calon muda Don Batu 3 N41 Ceda Razak. Tahniah. Saya belum habis. Walaupun Luqman dia satu kali saja umum, saya umum untuk kali kedua lagi. Ada lagi? Okey. Seterusnya, calon wanita juga. Beliau adalah merupakan seorang graduan Universiti Tunku Abdul Rahman dan memegang ijazah sarjana muda kepujian sains sosial dalam bidang psikologi. Beliau sekarang aktif dalam kerja-kerja mendidik anak bangsa dan beliau kini memulakan kerjayanya sebagai pelatih dalam bidang pendidikan khas di New Horizon Society dan kini merupakan guru untuk kanak-kanak underprivileged di Dignity for Children Foundation. Beliau juga seorang wanita yang memegang portfolio Ketua Biro Perpaduan dalam Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat Muda dan sangat berpengalaman. Walaupun wanita muda, sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan, lebih hampir 4 tahun mendidik anak-anak. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan calon muda Don Sentosa N48, Teacher Tanusha. Saya masih berada di sini. Maksudnya anda semua tahu saya akan meneruskan di sini. Saya teruskan lagi. Seterusnya, muda kali ini akan menampilkan seorang anak muda berusia 23 tahun, membesar di Lembah Kelang dan merupakan graduan undang-undang dari Help University. Calon yang bakal kita ketengahkan ini terlibat dalam pelbagai aktiviti dalam bidang politik pada usia yang sangat muda. Berkhidmat sebagai Ketua Turus Penerangan Muda dan kini merupakan juga seorang pengurus outreach bagi Women in Power, sebuah organisasi permekasaan wanita dalam kepimpinan dan advokasi. Secara personalnya, saya juga banyak bekerja dengan beliau, mengetahui sendiri bagaimana beliau memimpin bukan sahaja organisasi yang beliau pegang, tapi juga dalam acara-acara, dalam juga pelbagai aktiviti-aktiviti yang mampu menampilkan muda di dalam khalayak ramai. Dan saya percaya calon ini juga banyak akan memberi hikmat beliau seperti yang kita mahukan. Dan sekarang saya mempersilakan calon muda Don Bukit Antarabangsa N19, Melanie Ting. Nampaknya dah cukup 4. Kalau ada lebih lagi, saya berada di sini. Anda tahu kenapa. Tapi saya mempersilakan semula Luqman. Terima kasih saudari Aini Hazika. Saya suka apabila saudari Aini yang memberikan ucapan pengumuman kerana apabila saudari Aini yang umum, kita ada lebih ramai lagi calon yang rencam dari segi agama, bangsa, latar belakang, warna kulit. Dan inilah apa yang kita mahu persembahkan dalam pilihan raya ini. Kita serius dan committed. Kita hantar calon-calon yang berkualiti, yang ada rekod kepimpinan, rekod berkhidmat bersama masyarakat. Dan kita akan pastikan setiap satu daripada mereka ini akan mencerminkan budaya politik khidmat untuk muda kepada semua pengundi. Jadi mungkin di hujung ini saya nak jemput setiap satu calon kalau boleh berikan sedikit ucapan, kenalkan diri, cerita tentang visi kamu, cerita tentang apa yang kamu mahu untuk bawa kepada negeri kamu. Jadi saya mulakan dengan saudara Amir Hadi.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jawatankuasa Pilihan Raya Negeri dan Jawatankuasa Pemilihan Calon serta kepimpinan muda kerana memberikan tawaran ataupun tanggungjawab untuk menjadi calon bagi PRN yang akan datang di N29 Seri Serdang. Mungkin saya boleh mulakan dengan memperkenalkan diri saya sekali lagi walaupun dah diperkenalkan dengan agak panjang oleh saudara Lokman. Nama saya Amir Hariri Abdul Hadi. Kini merupakan Setiausaha Agung Muda. Saya membesar di Seri Kembangan, tapi kawasan Seri Serdang itu memanglah kawasan yang selalu saya kunjungi. Keluarga saya, ibu dan ayah saya adalah ahli PAS yang tega. Saya nak cerita dulu, kalau ada ceramah PAS di Kelantan, ayah saya akan drive kereta, tidur dalam kereta. Begitu kuatnya dia menyokong PAS. Saya sendiri pernah berkempen daripada tahun 2013, malah sebelum itu lagi bersama dengan Pakatan Harapan. Sebelum itu dengan Pakatan Rakyat. Kali ini saya menjadi calon muda untuk N29 Seri Kembangan. Seri Sedang. Yang saya nak sampaikan pada kawan-kawan adalah politik tidak boleh memutuskan persahabatan dan persaudaraan. Mesej yang kita sampaikan dengan politik baru adalah kalian yang akan mengundi nanti akan mengundi calon-calon yang akan menjalankan tanggungjawab. Walaupun mungkin kita berbeza pandangan politik, di rumah, di sekolah, di universiti, jangan sampai kita bergaduh dan jangan sampai kita memutuskan persahabatan. Itu mesej yang paling awal yang saya nak sampaikan kepada semua. Saya melanjutkan pelajaran di UiTM, kemudiannya diberikan peluang dengan ijazah Chevening ke United Kingdom dalam bidang politik Asia di SOAS University of London. Dan saya terlibat dengan aktivisme daripada zaman mahasiswa. Sebelum ini saya pernah bersama dengan rakan-rakan di Bangsa menyediakan bantuan soup kitchen, tuition percuma. Kalau tahu di Bangsa itu ada dua tempat yang berbeza kan. Satu yang mungkin lebih baik sedikit, satu yang kurang nasib baik. Kita berikan pendidikan percuma, tuition percuma dan sebagainya di sana. Saya juga sebelum ini bekerja dengan Badan Bukan Kerajaan, SWARAM, is a human rights organisation, kemanusiaan, fokus kepada membantu tahanan-tahanan SOSMA, POKA-POTA dan reform kepada undang-undang keselamatan. Bermaksud saya bekerja untuk isu-isu counter terrorism. Bekerja rapat juga dengan kawan-kawan orang asli di Gua Musang, di Perak dan sebagainya. Saya juga bekerja rapat dengan rakan-rakan aktivis belia bersama Liga Rakyat Demokratik. Sebelum ini ada ramai rakan-rakan yang kini mungkin antara pimpinan-pimpinan utama di dalam parti-parti politik yang berbeza. Jadi soalan yang paling besar mungkin, saya ambil masa sedikit, minta maaf kepada Lokman dan rakan-rakan lain. Kenapa Seri Serdang? Pertama, seperti yang saya sebutkan, saya memang membesar di kawasan Seri Serdang. Walaupun saya duduk di Seri Kembangan, saya dahulu, ayah saya pernah buka kedai di Pasar Borong Selangor, di Seri Sedang. Saya pernah bantu dia, kita jual kelapa, pisang dan sebagainya. Waktu saya sekolah lagi, saya bantu. Dulu ambil naik lori di Perak, kemudiannya bawa ke Pasar Borong dan sebagainya. Saya memang, itulah tempat saya membesar. Ya? Dan apabila itu tempat saya membesar, saya tahu tentang isu-isu yang berbangkit di kawasan itu. Saya tahu antara masalah yang perlu diselesaikan di Seri Sedang adalah isu infrastruktur antara contohnya yang perlu diselenggara. Di Seri Sedang kalau rakan-rakan tahu selalu berlaku banjir kilat. Kerana apa? Antaranya sebab longkang-longkang yang mungkin lambat untuk diselenggara. Antaranya juga kita ada isu kutipan sampah yang tidak mengikut jadual. Ini antara isu-isu yang berbangkit juga, antara isu-isu lain juga yang ada berlaku dengan saya sendiri adalah isu menara 5G. Ini bukan isu kecil ya, sebab membina menara 5G ini dia ada spesifikasi dia. Dia ada jarak di antara rumah. Di rumah saya, depan rumah saya kurang 20 meter ada menara 5G.
Yang ini perlu diselesaikan segera dan saya rasa ini antara benda yang banyak diceritakan. Ya. Yang kedua tentu kita akan fokus juga tentang isu kebajikan masyarakat. Dan yang ketiga adalah isu pemerkasaan belia. Di antara masalah yang berlaku di Seri Serdang dan kawasan sekitar antaranya adalah masalah gangsterism dan dadah. Ini memang masalah utama. Kalau pergi ke Seri Serdang, malam-malam kita boleh tengok orang berlumba motor di jalanan dan sebagainya. Kita akan cuba memperbanyakkan aktiviti-aktiviti komuniti untuk memberi peluang kepada rakan-rakan kita, ya, sertai daripada sudut sukan komuniti, memberi kursus teknikal, ya, dan sebagainya untuk repair motor dan sebagainya. Ini semua akan kita kerangkakan dan akan kita umumkan secara lebih penuh dalam semasa ke semasa, selain daripada mengangkat, sebab saya sendiri bermula sebagai seorang sukarelawan dalam aktivisme saya. Dan saya akan minta dan akan berbanyakkan aktiviti-aktiviti sukarelawan bersama dengan rakan-rakan belia di kawasan Seri Serdang. Dan terakhir, saya percaya dan saya selalu yakin bahawa di antara punca kenapa kepercayaan khususnya orang muda dengan orang politik itu semakin kurang adalah kerana orang politik itu tidak konsisten. Dan insya-Allah mungkin saya tidak ada wang yang banyak, tetapi apa yang kita sebutkan akan kita laksanakan. Kita ada contoh yang baik di Puteri Wangsa, adun kita, YB Amira Aisyah. Kita ada contoh yang baik di Muar melalui Presiden kita, YB Said Saddiq. Rakan-rakan boleh nilaikan. Dan seperti yang kita nyatakan tadi, apabila kita mengundi nanti, kita mengundi individu yang mampu untuk menyumbang semula kepada masyarakat, yang mampu untuk bekerja dengan masyarakat, yang mampu untuk memberikan manfaat kepada komuniti setempat. Jadi, saya mohon sokongan daripada rakan-rakan semua, khususnya di N29 Seri Serdang, untuk mengundi saya. InsyaAllah kita akan lakukan yang terbaik dan memberikan khidmat yang terbaik dan konsisten dengan mesej yang kita sampaikan. Bukan dahulu cerita A, lepas pilihan raya cerita B. InsyaAllah itu janji kita dan kita akan lakukan dengan terbaik. Tetap bersuara. Terima kasih. Saya persilakan yang seterusnya, Cedar Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau ini adalah tweet, saya rasa nak retweet semua yang Amir cakap sebentar tadi. Sebab semua masalah yang dihadapi oleh kawasan Amir sama juga seperti kawasan saya. Tapi sebelum tu izinkan saya kenalkan diri saya. Saya Cedar Razak, anak jati Shah Alam, membesar di Seksyen 18, bersekolah sehingga habis sekolah menengah dan masih menetap di Shah Alam sehingga kini. Saya merupakan seorang peguam, sivil dan juga syariah dan telah beramal selama 10 tahun. Dan sepanjang saya beramal, saya tidak pernah melibatkan diri di dalam politik. Tetapi saya melibatkan diri di dalam sukarelawan semenjak tahun pertama saya bekerja, iaitu bersama dengan Teach for Malaysia. Saya merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik dan membesar di dalam keluarga yang tidak atau jarang memperbincangkan mengenai benda politik. Kerana ia adalah anak sangat-sangat sensitif. Tetapi berdirinya saya di sini hari ini kerana muda meletakkan 50% calon wanita dan saya percaya dan saya yakin calon-calon yang diletakkan dan dinamakan pada hari ini adalah calon yang mempunyai merit, yang berkelayakan, yang boleh membantu menambahbaikkan dasar undang-undang bagi membantu menambahbaikkan masalah-masalah yang dinyatakan di kawasan saya. Saya rasa saya lupa nak cakap saya seat mana. Saya N41 Batu 3 Shah Alam. Saya membesar di sana. Maaf, nervous. So, kerusi N41 Batu 3 Shah Alam, di mana saya ingin membuka peluang dan juga mengajak lebih ramai wanita masuk ke dalam kancah politik, bukan sahaja untuk menjadi wakil rakyat, tetapi menambah baik dasar dan undang-undang yang boleh menaikkan lagi kemajuan negeri Selangor. Walaupun ramai orang menyatakan bahawa parti muda ini adalah parti yang baru,
parti yang tidak ada asas politik, parti yang tidak berpengalaman, saya sama sekali tidak bersetuju. Kerana kita mempunyai 2 orang wakil di dalam parti muda ini seperti dinyatakan YB Syed Saddiq dan YB Amira Aisyah, di mana track record mereka menyatakan dan menunjukkan bahawa walaupun setelah dilantik menjadi wakil rakyat, legasi politik khidmat itu berterusan tanpa putus selama 3 tahun. Politik khidmat tersebutlah yang menyebabkan saya buat pertama kali dalam hidup saya mendaftar menjadi ahli badan politik. Jika tidak kerana politik khidmat itu yang menolong dan juga membantu golongan yang tidak mempunyai akses, tidak mungkin saya akan menjadi sebahagian daripada muda hari ini. Dan juga sebagai seorang peguam, saya sangat azan. Kejap. Kita beri ruang pada azan. Okey tak? Azan. Macam telefon. Ini lepas habis Q&A semua, saya nak buat semua ambil gambar calon kat belakang. Orang tadi. Okey, I senang banyak hari ni. Hari tu muka macam ibu tunggal kan. Hari saya senyum. Boleh ke? Dah boleh ke? Okey, saya sambung. Tadi saya nyatakan bahawa sebagai seorang peguam dan sukarelawan, fitrah dan nurani saya untuk membela golongan yang tidak mempunyai akses. Bukan saja walaupun tumpuan saya untuk golongan wanita, tetapi juga semua lapisan masyarakat. Selain itu, saya juga ingin mengajak lebih ramai golongan muda, terutamanya, golongan wanita muda terutamanya, untuk melibatkan diri dalam sukan. Sebagai seorang peguam yang telah bermain sukan bersama Majlis Peguam Negara Malaysia, iaitu futsal dan juga bola sepak wanita, saya menyeru agar lebih ramai anak muda, terutamanya wanita, untuk datang ke hadapan dan bersama dengan pasukan yang ada di luar sana. Izinkan saya untuk mengakhiri kata-kata saya dengan sedikit pantun. Banyaklah orang mencari rusa, sekali tembak kaki terpilin. Banyaklah orang menjadi penguasa, tapi tak layak menjadi pemimpin. Ada lagi satu. Abang Ipin namanya Upin, belajar di kelas Cikgu Jasmine. Jika terpilih menjadi pemimpin, ku jaga amanah zahir dan batin.
N41 Batu 3 Shah Alam. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan Teacher Tanusha. Alright, apa khabar semua? Khabar baik? Alright. Okay, hello and vanakkam kepada semua yang ada dekat sini. Thank you very much for spending your time with us today. So before we continue, let me introduce myself first. Okay, my name is Teacher Tanusha. Okay, I'm 25 years old. I graduated in the field of psychology. Today, here I'm standing as your Muda candidate for Dun Sentosa. Okay. A little bit about my family. I'm actually an only child that grew up raised by a single mother. Dan sebenarnya keluarga saya amat sederhana saja. Okay. And why am I standing here today? Why am I nominated here? Why am I nominated by Muda here to contest for Dun Sentosa? Mainly, the most important reason why I am here today is because I want to empower more young female to take up and to participate in the political arena. How many women we know here that, take up leadership and also actively participate in political arena? Maybe our close circle, yes. But I want to empower more young female to do this with me. Okay? And I actually work with a lot of young female on a daily basis. And the very common pattern that I observe is usually that the young female group, especially the Indian young female group, okay, they are the most vulnerable group. And I want to be the voice for them. I want to speak up for them and I want to serve them. Okay, moving on, not just the young Indian community, not just the young Indian female community, let's look at the bigger Indian community as a whole. What the Indian community today lacks, okay, is the genuine and sincere leader that they deserve. I may not be rich, I may not have money, and I may not have the resources, but what I have is that I am a sincere and I'm a genuine leader, and I want to serve this community. I want to be there for them. I want to show them that they deserve all the good things, and I want to do this with pride. And other than that, I'm standing here today and I'm very, very proud to be a candidate under Muda, because what Muda has been pushing for since day one has been political baru. I am tired of old politics. I'm tired of politik lama. For me, politik lama means you play with money and power. I don't want that. Politik muda, politik baru is when we go to the ground, we meet people, we present policies that don't only look beautiful on papers, but are as effective on the ground. That's what I want to do, and that's what we from Muda would like to do together. And moving on, I also want to emphasize that, it's not just about the Indian community, but at the same time, I want to have everything equal for everyone. Okay? And akhir kata, let me end this in Tamil. நான் எதற்காக தொகுதியில் நிக்கிறேன் என்று தெளிவாக சொல்லிவிட்டேன். நான் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல அமைச்சராக இருப்பேன். And உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் எனக்கு ரொம்ப தேவை. நன்றி, வணக்கம். Yang terakhir, saya persilakan Melanie Ting. Okay. Halo semua. Wait. Okay. Hello Melanie. Halo semua, nama saya Melanie Ting dan saya calon muda yang akan bertanding di DUN Bukit Antara Bangsa. Saya berasal di Lembah Kelang dan saya seorang graduan undang-undang yang berumur 23 tahun. Mungkin ramai yang tanya, kenapa saya seorang wanita muda ingin bertanding di PRN kali ini? Pada saya, umur saya bukan satu kelemahan tetapi kekuatan saya. As someone young and passionate, I am a true representative and a true reflection of what Bukit Antara Bangsa need. They need a fresh face, they need fresh ideas, and they need a fresh ideals to run Bukit Antara Bangsa, and I am here to run it for them. I am young, I am vocal,
I am driven with passion to talk about issues such as climate change, as me alongside with Jawatan Kuasa Muda, we submitted a memorandum to Parliament on climate issue. I also assisted in banjir relief and also helped out in protest of Kapal LCS. Not only that, I went on the ground and support labor rights and fight for laborer rights because I, as a daughter of a working class family, I understand the struggles of working community, and this is why I want to fight for them. I want to be the candidate that Bukit Antara Bangsa need. I will bring this energy and passion throughout my election campaign, and I hope that Bukit Antara Bangsa see my passion and energy throughout this journey of mine. 请给我这个机会来投入 Bukit Antara Bangsa 的选民，谢谢。Thank you. Terima kasih. Ini adalah pengumuman 4 calon pertama bagi muda. 1 lelaki, 3 wanita. Dan kita akan pastikan bahawa sasaran 50% wanita yang dicalonkan itu akan tercapai. Pada masa yang sama, seperti saya telah pun maklumkan, mereka semua selepas ini perlu mengisytiharkan aset. Dan calon-calon yang akan diumumkan dalam tempoh terdekat juga akan mewarnakan landscape politik negara. Truly the representation of diversity in Malaysia. Dengan itu saya akan buka kepada sahabat-sahabat media untuk mengajukan soalan. Kalau ingin mengajukan soalan kepada calon-calon selepas ini secara berasingan pun boleh. Mereka ada di sini, grill them, get to know them, dan saya berharap tolong berikan liputan kepada mereka. They are young, they are idealistic. Yes, what they lack in experience, they will make up in great hard work, diligence, and their ideals to make Malaysia a better place. Terima kasih semua. Terima kasih Syazwan. Next batch bila akan diumumkan? Kita sedang merancang untuk lakukan pengumuman ini dalam masa tempoh yang terdekat. Saya menjangkakan hari Isnin untuk second batch and hopefully for the third batch in the following days. Terima kasih. Kita akan cuma muktamadkan pada minggu depan pengumuman semua calon bagi Parti Muda. They are young, they are talented, and their hearts are in service. And if you see, they not just represent different communities in terms of their backgrounds, they are multiracial, and above and beyond that, I think their hearts are truly in service. And I want to ensure that while they are young, they are given a chance to serve fellow Malaysians, to be their voice of conscience. In the next few batches, you will see exactly the same. A lot of women, a lot of people with a good track record of service, with professional backgrounds, well educated and young. In what they lack in experience, they'll make up in great and hard work. Quite a bold move to put the ladies in there, because most of them don't have any experience out there. What are you hoping they can do? Oh, I think I'll allow the deputy president, as the lady wants to defend. So I think, do you mind if I give her a chance? Amazing, Amira. Thank you very much for your question. I don't see it as a defending. I don't see the question as an attack. But personally, when I was nominated as a candidate in Puteri Wangsa as well, I come with zero experience in politics. Melanie, Teacher Tanusha, and Cheda, in fact, I feel that, both Melanie and Teacher Tanusha are younger than me, but Cheda has even bigger pool of experience than I do when I start entering politics. I feel that, of course, in politics, people always say that experience is important, but so is passion, and so is their idealism. And I believe that these 3 ladies, what they might be lacking in experience, what they might be lacking in resources, I believe in their ideals, and most importantly, I believe in their values to serve the people. And I feel that if you also give them the chance to
prove to the people in the constituencies that they will be contesting in, they will prove to everyone out there that if you give young people a chance, you'll be able to be, to give birth to more leaders in Malaysia that are genuine, that don't do this for politics of money and power. At the end of the day, the best thing about young people is that the future is ours, and we're supposed to be the ones who are given the chance to defend our future. Thank you, Amira. Ada soalan lain? Kalau tidak, boleh adakan sesi wawancara sampingan dengan mereka semua. Thank you very much, everyone. So we will announce the next batch in the next few days. Please do give them a chance. Friends of the media are very important because I think everyone knows we have not much resources, control of any state or federal machinery. But please give them a chance. Please cover their stories, get to know them. I've had the privilege of knowing them, and what I can tell you, they are much better people even than me. And if given a chance, they will outshine me and many others. But it's just about giving young people a chance. It is an honor for the President of Muda to be able to give them a chance and hopefully shine in Malaysian politics. Thank you. Can we take photo of the candidate?